Ignorance of the law is no excuse. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, adakah undang-undang di negara kita masih pada tahap rendah sehingga kan kes pemandu mabuk saban hari semakin meningkat? Damage has been done. Isteri telah menjadi balu, anak telah menjadi yatim. Oleh itu kami telah memilih tajuk pemandu mabuk sebagai salah satu isu untuk diketengahkan dalam proposal ini yang membincangkan secara terperinci dari segala aspek dan merungkai beberapa solusi yang boleh dilakukan sekurang-kurangnya bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu pemandu mabuk. Setiap negara mempunyai perangkaan kemalangan jalan raya yang disediakan oleh polis, termasuklah negara Malaysia. Di Malaysia, pasukan polis Diraja Malaysia (PDRM) berperanan untuk menyediakan laporan perangkaan kemalangan jalan raya bagi setiap tahun. Laporan ini dikeluarkan pada setiap tahun bagi memberi maklumat mengenai status dan senario kemalangan jalan raya di negara ini. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh PDRM pada 2018, sejumlah 191 kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh pemandu mabuk dan telah merekodkan sebanyak 54 kematian. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pemandu mabuk di bawah pengaruh alkohol adalah sangat berisiko untuk menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fatih Syazwani binti Syamsul, nama matrik di 2019-2092-039. Saya akan memberitahu tentang objektif untuk topik ini. Objektif yang pertama adalah memupuk kesedaran tentang bahayanya pengambilan arak, membincangkan kes minuman beralkohol, membincangkan solusi masalah pemandu mabuk dan memupuk sikap bertanggungjawab dalam diri setiap individu. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya disebabkan oleh pemandu mabuk. Faktor pertama adalah penjualan minuman keras secara terbuka, sama ada di pusat hiburan, kelab malam atau kedai serba neka yang dibuka secara 24 jam. Faktor kedua adalah faktor persekitaran seperti keluarga, rakan sebaya dan masyarakat. Manakala faktor ketiga pula ialah kerana kurang kesedaran mengenai bahaya pengambilan minuman beralkohol. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Masyairah binti Kamaruzaman, nombor matrik D20192091628. Kemalangan boleh berlaku tanpa mengira masa. Tetapi, jika insiden itu berlaku atas kesilapan dan kecuaian pemandu itu sendiri sehingga menyebabkan nyawa individu lain melayang, ia bukanlah satu perkara atau isu yang boleh dipandang remeh. Berbalik kepada topik pemandu mabuk. Pemandu mabuk berisiko tinggi terlibat dalam kemalangan. Terdapat dua kesan utama sekiranya seseorang itu memandu dalam keadaan mabuk. Yang pertama, kesan terhadap individu. Yang kedua, kesan terhadap pengguna lain. Kesan terhadap individu. Yang pertama, pengambilan alkohol boleh menyebabkan pemandu mabuk kurang daya pendengaran. 2. Pengambilan alkohol juga boleh menyebabkan pemandu mengantuk dan tidak jelas penglihatan. 3. Ia juga boleh mengakibatkan pemandu terkena serangan jantung secara tiba-tiba. 4. Menyebabkan pemandu kurang peka dan memperlahankan tindak balas koordinasi anggota badan pemandu tersebut.
Bagaimana pula kesan atau implikasi terhadap pengguna lain? 1. Melambatkan dan mengakibatkan jalan raya menjadi sesak. 2. Membahayakan pengguna jalan raya yang lain. 3. Meningkatkan risiko kemalangan kepada orang awam. 4. Boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya sehingga rosakan harta benda orang lain atau harta benda awam. Kadar kematian meningkat disebabkan oleh pemandu mabuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah Nadiha binti Saleh. Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya yang berlaku telah menyebabkan kecederaan, kematian serta kerosakan kenderaan itu sendiri. Oleh itu, sewajarnya, langkah-langkah yang efektif perlulah diambil untuk mengurangkan kemalangan di jalan raya. Saya akan mencadangkan beberapa langkah yang efektif untuk mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia. Yang pertama ialah memperbaiki sikap pemandu itu sendiri. Sebagai pemandu, janganlah kita memandu gemarah. Serta itu, kita juga jangan mementingkan diri sendiri. Dan kita juga perlu menggunakan signal kenderaan dengan betul ketika membelok ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, perlulah mengikut had laju yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang ketiga ialah jangan sesekali memotong di garisan berkembar kerana ia boleh membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Dan yang paling utama ialah janganlah kita memandu ketika kita mabuk serta jangan mengambil ubat-ubatan yang melebihi dos-dos yang telah ditetapkan oleh doktor kerana ia boleh memudaratkan orang di sekeliling kita. Itu saja adalah cadangan daripada saya. Semoga ia membantu rakyat Malaysia mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Hai, nama saya Nurul Huda dan sekarang tibalah giliran saya untuk menerangkan kepada anda semua tentang iktibar dan pengajaran yang boleh kita pelajari dari isu yang hangat diperkatakan sekarang, iaitu isu pemandu mabuk. Seperti yang kita tahu, arak merupakan minuman yang boleh mendatangkan impak negatif kepada seseorang individu kerana ianya merupakan minuman yang memabukkan. Selain itu, dilarang sama sekali memandu melebihi had laju sewaktu dalam keadaan yang mabuk kerana ianya boleh merisikokan diri untuk terlibat dalam kemalangan jalan raya. Seterusnya, kita perlulah menjadi masyarakat yang prihatin terhadap apa yang berlaku di sekeliling dan tidak boleh bersikap pentingkan diri. Akhir sekali, sebagai pengguna jalan raya, kita seharusnya bersifat lebih bertanggungjawab jika kesalahan itu berpunca dari diri kita sendiri dan tidak meletakkan kesalahan itu kepada orang lain. Misalnya, seorang pemandu mabuk yang telah menyebabkan kemalangan jalan raya perlulah mengaku kesalahannya dan berani bertanggungjawab. Sangat tidak wajar sekiranya seorang pemandu mabuk yang telah menyebabkan kemalangan yang mungkin merenggut banyak nyawa hanya berdiam diri tanpa rasa bersalah. Sekian, terima kasih.